Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan berkongsi panduan cara semak dan kemaskini data tidak berintegriti. Tindakan ini adalah untuk pentadbir Hermes. Sedikit pengenalan mengenai proses penyemakan dan pengemaskinian data tidak berintegriti. Ini adalah untuk memastikan semua data tepat, terkini dan berintegriti. Okey. Data integriti terbahagi kepada dua, iaitu rekod peribadi dan profil perkhidmatan sebanyak 126 elemen. Kalau dahulu data integriti ini lebih dikenali lebih similar kepada pentadbir Hermes, hanya melibatkan profil perkhidmatan saja. Tapi untuk sekarang yang terkini, rekod peribadi pun terlibat untuk kita pastikan semua data adalah berintegriti. Proses untuk tarikh pengemaskinian data integriti tidak tertakluk kepada mana-mana tarikh. Ini adalah tindakan segera yang perlu diambil oleh pentadbir Hermes jika terdapat data yang tidak berintegriti. Okey, untuk tempoh membuat semakan, pentadbir Hermes terpulang kepada tuan-puan lah, sama ada membuat semakan setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulan. Tapi yang penting kena pastikan data dalam sistem Hermes di bawah organisasi masing-masing adalah mencapai 100% berintegriti. Okey, saya terus kepada untuk proses seterusnya. Sebelum saya mula, di sini saya tunjuk saya ada buka dua browser, iaitu menggunakan Microsoft Edge. Browser yang kedua saya guna Google Chrome. Yang satu ni saya guna untuk saya buat semakan. Browser yang kedua saya guna untuk saya ambil tindakan terus buat pengemaskinian. Ini yang saya tunjuk ni cara yang lebih mudah lah. Okey, kita buka di bahagian browser Microsoft Edge untuk kita buat semakan dulu. Pada halaman utama kita klik pentadbiran sistem. Kita klik penyelenggaraan rekod. Pada fungsi, kita klik semakan data. Kita pilih semakan data dan kita klik carian melalui pemilih kompetensi. Okey. Kalau pentadbir Hermes, nama unit organisasi, dia akan keluar nama sekolah kita masing-masing. Tapi di sini saya cari dulu untuk lebih mudah. Okey. Kategori elemen KPI. Dalam pilihan pertama yang ada pejawatan, kita kena klik di sini satu persatu, setiap satu lah. Tapi kita mula dari pejawatan. Untuk elemen KPI di bawah pejawatan ni, dia ada lagi elemen-elemen di bawahnya, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lagi. Jadi kita kena klik lagi di bawah-bawah ni, setiap satu lah. Okey, saya klik teruskan. Tiada rekod ditemui. Bahagian nombor kad pengenalan kita tidak perlu isi. Kita abaikan kosong saja, sebab nanti bila ada senarai yang akan keluar, dia akan keluar terus satu organisasi atau satu sekolah. Jadi bahagian IC ni, nombor kad pengenalan, tidak perlu isi lah. Okey, saya terus kepada yang kedua, urun pejawatan. Semua ni kita kena klik satu persatu lah. Okey, bahagian pejawatan ni memang jarang akan ada timbul data tidak integriti, tapi kena semak jugalah. Okey, satu persatu.
Okey, selesai untuk kategori pejawatan. Jadi kita terus lagi kepada kategori seterusnya, iaitu sandangan. Sama juga bahagian elemen KPI itu kena pilih satu persatu dan kena semak. Okey, tiada rekod ditemui. Maksudnya data untuk pejawatan dan sandangan adalah berintegriti. Seterusnya rekod pribadi. Biasanya data tidak integriti ini banyak berada di rekod pribadi. Jadi kita kena klik satu persatu. Sebagai contoh, gambar profil. Okey. Terus kita dapat lihatlah jumlah rekod ada 4. Okey. Ini untuk ambil tindakan muat naik gambar. Lepas tu kena semak satu persatu sampailah di bawah ya. Okey. Saya tunjuk pula yang lain lagi. Di bawah juga sama juga. Ini pendidikan, kelayakan profesional. Ini semua berada di bawah rekod pribadi. Jadi ini adalah untuk tindakan pemilik kompetensi masing-masing mengemas kini. Tapi kita sebagai pentadbir Hermes boleh juga ambil inisiatif untuk membantu mengemas kini dalam memastikan data kita adalah berintegriti sepenuhnya. Saya ambil yang paling mudah. Sebagai contoh bahasa. Elemen kategori di bawah kategori bahasa. Elemen adalah bahasa. Saya klik teruskan. Ini saya share tips untuk memudahkan pentadbir Hermes membantu mengemas kini bahagian rekod pribadi. Kalau ikut betul, sekali lagi saya ulang, rekod pribadi adalah tindakan pegawai masing-masing. Tapi kalau kita mau inisiatif lain, boleh juga kita bantu. Jadi kita dapat lihat jumlah data yang tidak berintegriti pada paparan nombor kad pengenalan, nama, unit organisasi dan jawatan. Saya ambil terus nomor IC, nombor kad pengenalan, dan pada keyboard saya klik Ctrl dan huruf C. Saya copy nomor kad pengenalan dan saya buka browser Google Chrome yang saya tadi buka untuk tindakan mengemas ini terusnya. Okey, tadi kita di bawah rekod integriti, tadi kita di bawah rekod pribadi kan? Kita buat rekod pribadi. Jadi saya klik rekod pribadi. Yang fungsi saya klik carian pemilik kompetensi untuk kemas kini, bukan bahagian kemas kini rekod pribadi. Ini kita punya sendiri. Ini untuk pegawai-pegawai yang ada di bawah organisasi kita. Okey, nombor kad pengenalan saya masukkan nomor IC pegawai tadi. Saya klik teruskan. Saya klik pada hyperlink biru nomor kad pengenalan pegawai. Okey, kita tadi bahasa kan? Kita klik pada elemen bahasa. Tiada rekod ditemui. Inilah yang menyebabkan data tidak berintegriti. Bahasa kena isi. Saya klik tambah. Bahasa pilihan adalah bahasa Melayu. Tahap kemahiran menulis fasih. Lisan adalah fasih. Status sijil tiada. Okey, saya klik hantar. Adakah anda pasti untuk menghantar rekod ini? Saya klik OK. Berjaya dihantar. Okey, notification akan dihantar kepada pegawai berkenaan bahawa terdapat penambahan maklumat yang telah dibuat. Okey, saya klik keluar dan data telah ditambahlah. Okey, ini adalah tips untuk rekod pribadi. Tapi sejujurnya saya tidak galakkan untuk pentadbir Hermes
membuat pengemas kinian rekod peribadi. Kalau boleh biarlah pegawai sendiri yang mengemas kini rekod peribadi masing-masing. Okey, selesai untuk pengemas kinian rekod peribadi. Satu-satu ni kita kena semak lah. Bagian anugerah, kategori sejarah perubatan, setiap satu. Okey, tadi rekod peribadi saya tunjuk. Sekarang untuk profil perkhidmatan. Profil perkhidmatan adalah tindakan pentadbir Hermes, bukan tindakan pemilik kompetensi. Jadi saya klik pada kategori profil perkhidmatan. Di bawah profil perkhidmatan terdapat beberapa lagi senarai yang perlu kita semak. Jadi setiap satu ini kita kena pilih dan kita kena pilih, klik dan kita semak teruskan. Okey. Biasanya ini dari kelantikan, ini memang kita punya tindakan lah. Saya ambil yang selalu menjadi data yang tidak berintegriti, sebagai contoh mata gaji. Sebab mata gaji akan berlaku perubahan pergerakan gaji tahunan setiap tahun bermula Januari, April, Julai dan Oktober. Jadi akan ada data-data yang perlu kita kemas kini. Saya klik teruskan. Jadi masih lagi di bawah profil perkhidmatan, elemen adalah mata gaji. Saya klik teruskan. Okey, kita dapat nampak senarai guru atau pegawai yang kita perlu kemas kini mata gajinya. Sama juga saya ambil nombor IC dan saya browser yang satu lagi, iaitu Google Chrome. Untuk mengemas kini profil perkhidmatan, kita klik pentadbiran sistem, penyelenggaraan rekod, ada fungsi, kita pilih profil perkhidmatan, selenggara profil perkhidmatan dan kita klik individu. Okey, kita masukkan IC pegawai dan klik teruskan. Okey. Kita klik di sini, kemas kini profil perkhidmatan sedia ada. Tadi kita semak kategori profil perkhidmatan, elemen mata gaji kan. Nampaklah di sini data yang ini adalah tidak kemas kini. Jadi kita klik kemas kini. Kita klik pada elemen tadi nombor 16 mata gaji dan ambil tindakan untuk kemas kini. Saya klik tambah. Okey, untuk kemas kini itu kena semak dululah, pastikan grade adalah betul, gaji adalah betul, merujuk kepada kewangan 8 pegawai. Okey, tarik luput. Saya biasanya akan terus ikut tarik yang sebenar, yang 31/12 tahun 9999 itu dia itu automatik, tapi 2 tahun kemudian data akan jadi tidak integriti. Jadi saya lebih suka untuk membuat pengemas kinian setiap tahun. Terpulang kepada tuan-puan. Okey, saya klik hantar. Adakah anda pasti? Okey. Sorry, sekejap
Okey. 22. Okey, saya klik lagi semula. Saya klik hantar. Okey, berjaya ditambah. Saya klik okey. Okey, pada tarikh ini saya ambil 30 hari bulan September 2023. Okey, berjaya dikemas kini. Jadi nanti pada Oktober tahun 2023, guru ini akan ada perubahan gaji lagi. Kita kena kemas kini lah, ikut yang kewangan 8 yang sebenar. Okey, di sini saya semak lagi bahagian kita balik kepada untuk membuat semakan. Bahagian mata gaji tadi sudah kan, jadi kita satu persatu kena semaklah. Status suntikan masih di bawah kategori profil perkhidmatan, sama juga kita klik teruskan. Jadi kena ambil tindakan untuk membuat pengemas kinian. Okey, selepas kita buat pengemas kinian, dia data yang query atau data yang tidak berintegriti yang keluar sekarang ni, kita jana ni kan, lepas ambil lepas kita update, dia tidak akan berintegriti terus, atau maksud saya dia tidak akan hilang daripada senarai query itu secepat mungkin atau segera. Dia akan mengambil masa, sistem akan mengambil masa dalam 24 jam. Jadi kalau kita buat hari ini kemas kini, besok mungkin baru dia hilang. Kena semak semula lah untuk pastikan yang data kita kemas kini yang sudah kita ambil tindakan itu telah berubah menjadi berintegriti. Okey, selesai untuk cara membuat semakan dan mengemas kini. Saya harap saya dapat membantu kawan-kawan sekalian. Kalau ada soalan nanti kita boleh komen sajalah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.